Kita lihat di sini, yang paling penting sekali adalah kita nak belajar apa itu asas kefahaman negara dan kenegaraan. Bermulalah pelajaran kita. Jadi hasil pembelajaran daripada topik ini adalah yang pertama, menjelaskan komponen asas negara dengan tepat. Yang kedua adalah memberi respon kepada isu komponen asas negara secara bertanggungjawab. Dan yang ketiga adalah berkongsi kepentingan komponen asas negara dengan mendalam. Yang dia kalau setiap hasil pembelajaran ataupun objektif ni, dia boleh perkara yang boleh kita ukur lah. Yang pertama sekali menjelaskan komponen. Apa dia komponen asas negara tu? Kita boleh jelaskan. Yang kedua memberi respon. Kita boleh respon terhadap isu komponen asas negara itu secara bertanggungjawab. Maksudnya tanggungjawab ni kita benar-benar faham lah. Kita benar faham dan boleh menceritakan kembali. Kita tahu apa dia. Apa dia tanah, apa dia sempadan, apa dia rakyat, apa dia kerajaan, apa dia kedaulatan dan sebagainya. Dan yang ketiga, berkongsi kepentingan komponen asas negara dengan mendalam. Bukan sahaja setakat faham, tapi juga kita boleh memberi contoh, berkongsi dengan secara mendalam. Okey. Dia akan ada melibatkan elemen-elemen asas pembinaan negara, dia akan bentuk dan jenis pentadbiran sistem pentadbiran Malaysia. Yang ketiga, analisis keperluan bernegara. Yang keempat, peranan dan tanggungjawab kerajaan dan rumusan. Okay, so kita lihat elemen-elemen asas pembinaan negara ni apa ni? So kita lihat dalam yang secara imbasnya, kita lihat kalau di dalam skrin ini kita nampak macam ada peta di belakang tu. Peta Semenanjung Tanah Melayu yang sebelah kiri tu, dan juga Sabah dan Sarawak. Semenanjung dan Sabah, Sarawak. Okey. Itu adalah negara Malaysia lah, negara Malaysia. Tapi dia ada tulis pula KDRTS tu. Apa dia KDRTS tu? Itu adalah akronim. Short form kepada apa yang kita nak kenal. Iaitu elemen-elemen asas pembinaan negara. Dia ada 5 elemen asas pembinaan negara. Iaitu yang pertama, K tu kerajaan. Kerajaan. D tu asas dia adalah daripada daulat, kedaulatan. R tu adalah rakyat. T adalah tanah dan S adalah sempadan. Jadi apa dah elemen asas pembinaan negara ni apa? Jadi kita nak ingatkan senang, kita tulis KDRTS, kerajaan, kedaulatan, rakyat, tanah dan sempadan. Jadi menurut Syed Ahmad Hussein 1996, maksudnya setiap sesuatu yang kita nak pelajari ini mesti ada asas sandarannya. Asas sandarannya selalunya hasil daripada penyelidikan scholar lah, ataupun penyelidik yang hebat lah. Di antaranya adalah Syed Ahmad Hussein lah. Dia mengatakan bahawa kerajaan tu apa? Kerajaan adalah satu rangkaian institusi yang mentadbir masyarakat dan negara. Ia lebih merupakan alat atau jentera negara yang antara fungsinya adalah untuk mencapai matlamat, dasar dan cita-cita. Maknanya tubuhnya satu kerajaan ini yang dipilih oleh rakyat adalah satu rangkaian institusi yang mentadbir masyarakat dan negara. Dia dipilih untuk mentadbir masyarakat dan negara. Ia merupakan satu alat atau jentera. Maksudnya alat ini boleh ada dan boleh ditukar. Jentera ini boleh ada dan jentera ini boleh ditukar. Jadi bila jentera itu dah dipilih, ataupun alat tu sudah dipilih, pastinya dia ada ciri-cirinya lah. Ciri-ciri dia untuk mencapai matlamat, dasar dan cita-citanya. Selalunya matlamat, dasar dan cita-cita ini yang menjadikan rakyat memilih kerajaan tersebut. Contohnya manifesto lah. Manifesto dia berkata nak janjikan itu, janjikan ini. Itu adalah untuk mencapai matlamat, dasar dan cita-citanya. Jadi dia merupakan institusi yang dipilih oleh rakyat untuk mentadbir masyarakat dan negara. Itu kerajaan. Jadi kerajaan dipayungi oleh ketua negara. Setiap mana juga kerajaan yang dipilih oleh rakyat akan diketuai oleh seorang ketua negara, iaitu yang di Pertuan Agong.
Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara. Dia berbeza dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah ketua kerajaan, ketua pentadbiran. Okay? Yang di Pertuan Agong adalah ketua negara. Jangan confuse kat situ. Dua-duanya berbeza lah. Jadi di bawah yang di Pertuan Agong tadi, dia ada 3 pula kuasa, iaitu badan. Badan itu badan eksekutif, kuasa eksekutif, badan perundangan dan juga badan kehakiman. Apa dia badan eksekutif? Badan eksekutif adalah mereka yang melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang. Maksudnya, sebuah kerajaan tu telah dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya dan kerajaan tersebut membentuk kabinet. Membentuk kabinet di mana kabinet tersebut yang menjalankan kuasa eksekutif. Kabinet ni terdiri daripada menteri, timbalan-timbalan menteri. Disebut kabinet, bukan kabinet dapur, kabinet eksekutif yang memerintah negara, yang menjalankan pentadbiran negara. Dialah melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang negara. Okey, itu menteri-menteri. Kabinet ataupun kuasa eksekutif. Diketuai oleh Perdana Menteri. Ini maksudnya ketua eksekutif pentadbiran adalah Perdana Menteri. Kemudian Badan Perundangan. Badan Perundangan adalah Parlimen. Parlimen. Badan Perundangan adalah Parlimen. Badan Parlimen ini mereka yang akan membuat dan menggubal undang-undang. Sebab tu di Parlimen terdiri daripada, kalau di Malaysia ni, Parlimen kita ada 222 orang wakil Parlimen ataupun members of Parliament, ahli Parlimen yang mewakili constitution masing-masing lah, Parlimen masing-masing di seluruh negara. Dan mereka ini akan berada di Parlimen untuk mencadang atau membuat dan juga menggubal undang-undang. Menggubal undang-undang ni bukannya mudah sebenarnya. Mencadangkan, dia kena bahas, selama beberapa minggu, bulan pun kadang-kadang, dan akhirnya diundi sama ada penggubalan undang-undang itu diluluskan ataupun tidak, bergantung kepada majoriti pula di peringkat Parlimen. Selalunya 2/3 daripada ahli Parlimen yang akan mengundi. Sekiranya terdapat 2/3 ahli yang mengundi, maka undang-undang itu diterima di peringkat Parlimen dan perlu dibahaskan sekali lagi di peringkat Dewan Negara sebelum disembahkan kepada yang di-Pertuan Agong. Jadi dia ada dia punya proses dia. Jadi apabila telah mendapat kelulusan pengesahan daripada yang Pertuan Agong, barulah undang-undang tersebut boleh diwarta. Boleh diwartakan, dan juga eksekutif tadilah, kabinet tadi yang akan melaksanakan. Katalah dasar pengajian tinggi contohnya kan. Dasar mengundi 18 tahun contohnya. Dibentang di Parlimen. Didebatkan, dibahas. Ada yang pro, ada yang con, ada yang tak setuju, ada yang setuju. Akhirnya diundi. Apabila dapat 2/3 lulus. Kalau lulus, barulah dikuat kuasa. Kemudian apa yang ketiga? Badan Kehakiman. Badan Kehakiman pula menilai, mentafsir undang-undang yang telah digubal tadi. Sama ada ianya dijalankan, dia kuat-kuasakan dengan betul ataupun salah tafsiran. Sebab tu undi 18 tahun ni masih lagi belum dilaksanakan. Kerana ada suara-suara atau pandangan-pandangan yang berbeza-beza yang mengatakan bahawa masih belum dapat lagi kelulusan sepenuhnya di peringkat kerajaan negeri dan sebagainya. Jadi di sini Badan Kehakiman akan menilai lah, akan mengadili dan mentafsir undang-undang tersebut sama ada boleh dilaksanakan ataupun tidak, walaupun sudah diluluskan. Jadi itu salah satu contoh lah, banyak contoh-contoh lain. Jadi ketiga-tiga badan ni tadi di bawah yang di Pertuan Agong ni sebenarnya tidak boleh mempengaruhi satu sama lain.
Eksekutif tak boleh mempengaruhi perundangan, perundangan tak boleh mempengaruhi kehakiman, kehakiman tidak boleh mempengaruhi eksekutif, eksekutif tidak boleh mempengaruhi kehakiman. Okey, itu sepatutnya lah dipanggil doktrin pengasingan kuasa. Kalau ada sesiapa nak tanya, boleh interrupt saya, tak ada masalah, angkat tangan ke, tanya direct ke. Mungkin saya tak sedar ketika saya beri lecture ni ada yang menulis kalau ada nak angkat tangan ke ataupun boleh bercakap lah. Okey, kita lihat ini adalah dipanggil sebagai ketua kerajaan lah, ketua pentadbiran, eksekutif. Dia ketua untuk bahagian eksekutif sahaja. Dia bukan ketua negara, bukan. Ketua negara yang di Pertuan Agong. Ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Kalau kita lihat Perdana Menteri kita daripada yang pertama, Tunku Abdul Rahman, sampai yang sekarang ni, Datuk Seri Semar Sabri, kita sudah ada berapa? 2, 4, 6, 9 orang Perdana Menteri. Yang terakhir ni, tiga Perdana Menteri yang terakhir ni cepat je dia bertukar. Ada yang 22 bulan, ada yang 17 bulan. Jadi, kita lihatlah senario, dia panggil dinamika politik negara kita lah. Jadi anda semua melihatnya sebagai satu pengalaman lah. Pengalaman nanti 20 tahun, 30 tahun akan datang, mungkin masa tu dah berbelas-belas lagi kita punya Perdana Menteri lah. Kita tak tahu apa. Semuanya dinamika. Bukan hanya di Malaysia saja, di seluruh dunia berlaku banyak pertukaran Perdana Menteri. Kalau kita lihat di Jepun lagi banyak. 1 tahun kadang-kadang 2-3 Perdana Menteri dia bertukar. Okey. Yang tadi apa? Kerajaan. K. Yang kedua, D. D adalah atas daulat lah. Kedaulatan. Sesebuah negara, yang pertama tadi perlu ada kerajaan. Yang kedua perlu ada kedaulatan. Kalau negara tanpa daulat, besarlah. Maksudnya, kita tidak berhak atas negara kita kalau kita tak ada berdaulat. Maksudnya, berdaulat ni apa dia? Daulat adalah kuasa. Kuasa yang kita ada. Kita berhak menentukan hak kita. Kita berhak menentukan maruah kita. Kita ada maruah. Kita merdeka, bebas daripada cengkaman penjajah. Kebebasan kita merangkumi apa? Kebebasan ekonomi. Kita boleh berniaga. Kita boleh mencari sumber. Kita boleh bekerja. Kita boleh menambah hasil. Kita boleh mencadangkan untuk membuat dasar itu, dasar ini, dasar itu, dasar pembangunan negara, dasar ekonomi negara dan sebagainya. Disebabkan kita bebas tanpa pengaruh asing, tanpa ada perlu memohon izin daripada sesiapa. Dia berbeza daripada ketika kita belum merdeka. Maksudnya belum merdeka tu ada penjajah yang menjajah negara kita yang terpaksa kita mengharapkan mereka untuk membantu pada ketika itu. Tapi bila kita telah merdeka, kedaulatan itu sudah menjadi hak mutlak lah pada negara kita lah. Jadi kebebasan politik, kebebasan sosial, ekonomi, kita ada maruah, kita merdeka, kita ada hak, kita ada kuasa. Okey? Kita berhak sepenuhnya ke atas pemerintahan sendiri. Tentu kita lihat sama je cuma baju je lain. Tapi ini adalah sultan kita iaitu yang di Pertuan Agong. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Yang Pertuan Agong ke-16. Apa dia kedaulatan tadi? Kedaulatan tadi dia akan menjamin perpaduan dan kesejahteraan rakyat. Rakyat berbilang bangsa. Bersatu padu dalam sebuah negara yang sejahtera lah. Kita membina negara bangsa yang kuat dan juga menjaga martabat bangsa dan negara. Di sini adalah pentingnya dengan apa yang disebut sebagai kedaulatan. Okey, D kedaulatan. Maksudnya kerajaan, kedaulatan. Yang ketiga adalah rakyat. Tanpa rakyat tak adalah negara. Tanpa kedaulatan juga tiadalah negara. Negara yang tidak berdaulat susah, tidak diiktiraf sebagai sebuah negara yang merdeka lah. Tanpa rakyat pula tiadalah sebuah negara. Dia mesti ada tu elemen tu tadi kan. Pentadbir, kerajaan, dia ada kedaulatan, dia ada rakyat. Rakyat ni yang mencorak
negara. Jadi kalau kita lihat di negara kita, untuk menjadi seorang rakyat Malaysia, kita perlu ada identiti lah. Pengenalan. Di sini dalam hal ini kita ada kad pengenalan. Setiap orang wajib ada. Mana yang tak ada kad pengenalan tu maksudnya bukanlah rakyat negara kita. Daftarlah. Daftar kad pengenalan lahir saja, daftar mati pun kita kena daftar. Orang lain lah daftar, kita dah mati. Maksudnya kematian tu perlu didaftarkan, kelahiran perlu didaftarkan. Jadi kelahiran di mana, pukul berapa, berat berapa, semua ada dalam rekod negara. Kemudian dalam rakyat kita, negara kita, pelbagai kaum, pelbagai kaum, bangsa, agama hidup bersamalah. Kalau kita lihat negara kita ni, kita ada kaum Melayu, Cina, India, pribumi Sabah, Sarawak, kita ada Siam, kita ada peranakan bapa nyonya, kita ada macam-macam lah yang menjadi warga negara kita lah. Warga negara yang lahir di Malaysia, yang sudah bertapak lama di Malaysia, jadi warga negara Malaysia. Okey. Okey, selain daripada rakyat tadi, kita ada tanah dan sempadan. Tanah dan sempadan ni apa? Kalau kita tak ada negara, kalau kita tak ada tanah, maksudnya kita tak adalah negara. Tak adalah sesebuah negara itu. Okey. Rakyat, kita balik semula kepada rakyat tadi. Rakyat yang tidak mempunyai warga negara, dia akan susahlah, maksudnya hidup dia susah. Dia tak ada tempat yang dia nak. Dia tak ada tempat yang nak dia dah bergantung lah. Jadi, dia perlu ada tanah dan perlu ada sempadan. Tanah dan sempadan ni yang menentukan kita punya wilayah lah. Wilayah negara kita. Besar mana, sempadan dia mana. Kalau orang nak masuk, kena ada immigration, kena ada custom yang menjaga. Itu adalah tanah dan sempadan. Bagi dalam konteks Malaysia, kita ada saiz keluasan tanah kita seluas 329,847 km persegi. Yang merangkumi Semenanjung Malaysia dan juga Sarawak Sabah. Okay, ini adalah Malaysia. Tanpa Sarawak, tanpa Sabah, nama dia Tanah Melayu. Dengan Sarawak dan Sabah, nama dia Malaysia. Okay? Jadi, maksudnya, Malaysia ini, kalau tanpa salah satu daripada wilayah ini, maka tidak adalah nama Malaysia itu. Jadi, nama Malaysia itu dimulakan pada tahun 1963, 16 September. Itu kena ingat. Penggabungan waktunya penyertaan semua ketiga-tiga wilayah ini menjadikan dia sebuah negara yang bernama Malaysia lah. Mula-mula ada 4 Singapura pun masuk, lepas tu Singapura tarik diri. Okey, bentuk negara dan pentadbiran Malaysia. Kita ada 3 yang kita perlu pelajari, iaitu Persekutuan Malaysia. Apa dia Persekutuan Malaysia? Apa dia demokrasi berparlimen, dan apa dia raja berperlembagaan. Bentuk negara kita adalah Persekutuan Malaysia. Persekutuan Malaysia. Apa dia negara persekutuan? Negara persekutuan adalah gabungan 2 kerajaan, iaitu kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Kerajaan pusat, parlimen. Kalau kita lihat, parlimen tu adalah kerajaan pusat. Kementerian ini, itu adalah kerajaan pusat. Tapi kerajaan negeri di negeri-negeri, di mana negeri-negeri kita ada banyak negeri, 14 buah negeri, diketuai oleh sama ada menteri besar, ketua menteri, ataupun satu lagi apa, dipanggil governor yang dia petua negeri. Dia petua negeri Melaka, yang dia petua negeri Pulau Pinang, TYT, Tuan Yang Terutama, yang dia petua negeri Sarawak, TYT Sabah, Tuan Yang Terutama, dia petua negeri Sabah. Yang lain, kalau Sabah Sarawak dia ketua menteri, ketua menteri Sabah, ketua menteri Sarawak, itu dalam eksekutif lah, kita sebut eksekutif. Kalau di Johor, menteri besar. Kalau di Melaka, dia panggil ketua menteri lah, ketua menteri Melaka, ketua menteri Pulau Pinang.
Menteri Besar Kelantan, Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Terengganu, Menteri Besar Pahang, Menteri Besar Perlis. Okey, jadi gabungan antara kerajaan pusat ni tadi, kerajaan pusat dia ada Perdana Menteri, dia ada menteri-menteri, menteri-menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Pertahanan dan sebagainya. Itu adalah kerajaan pusat. Okey, wujud pengasingan kuasa yang disebutkan sebagai 3 pengasingan kuasa tadi iaitu kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan juga kuasa kehakiman. Jadi gabungan antara negeri-negeri, 13 negeri dan juga wilayah persekutuan. Ini adalah bendera-bendera negara negeri-negeri dalam Malaysia lah. Okay, selama ini mungkin anda tengok bendera Malaysia tetapi tak faham maksud dia. Tak faham maksud dia. Apa maksud dia? Jelas biru adalah lambang perpaduan. Warna kuning adalah warna diraja yang melambangkan bahawa negara kita ini ada pemerintahan raja. Raja berperlembagaan. Kemudian yang bucu kepada atau bintang itu ada menunjukkan berapa jumlah negeri dalam negara kita. Kemudian bulan dan bintang tu melambangkan Islam sebagai agama persekutuan lah. Kemudian putih, jalur putih itulah suci murni dan merah itulah gagah berani. Jadi itulah maksud bendera Malaysia. Okay, ini merupakan jata negara, jata negara Malaysia yang mana harimau ni sebagai kita punya simbol negara lah. Kerana negara kita ada harimau. Harimau. Jadi sama juga ada bucu 14 negeri pada bintang tersebut. Bulan bintang melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, ada berapa? 5 negeri. Kemudian negeri-negeri Selat iaitu Melaka dan Pulau Pinang. Negeri-negeri Melayu bersekutu ada 4 dan juga Sarawak, Sabah dilambangkan sebagai burung kenyalang dan juga ada lambang tu Gunung Kinabalu dan juga bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Dan dia punya moto dia tu adalah bersekutu bertambah mutu. Okey. Kita pergi ke pentadbiran Malaysia. Pentadbiran Malaysia apakah dia pentadbiran Malaysia ni? Terdiri daripada gabungan antara tradisi, sistem tradisi dan juga sistem moden. Sistem tradisi ni sebenarnya yang nombor 2 tu raja berperlembagaan. Sejak zaman dahulu, nanti kamu akan belajar, sejak zaman dahulu wilayah Melayu ini, wilayah di tanah Melayu, Aceh Pelagor adalah sistemnya raja, ada beraja. Jadi sistem tersebut dibawa ke dalam pemerintahan sekarang ni yang bergabungkan antara tradisi raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Namun begitu sistem beraja ini sudah diikat dengan perlembagaan. Maksudnya raja itu tidak berkuasa mutlak. Raja tertakluk kepada perlembagaan. Sementara itu pilihan rakyat adalah berdasarkan kepada demokrasi berparlimen. So kita lihat apakah dia demokrasi berparlimen. Apa maksud demokrasi? Demokrasi hasil daripada perkataan Yunani. Ada 2 perkataan iaitu demos, itu rakyat, demos itu rakyat, kratos adalah kuasa. Maksudnya kuasa rakyat. Kuasa rakyat yang menentukan pentadbiran. Hasil daripada kuasa rakyat tadi memilih wakil ke dalam parlimen. Parlimen ni adalah tempat di mana wakil-wakil daripada semua rakyat di Malaysia ini akan berhimpun dan berunding untuk menggubal ataupun melulus ataupun tidak meluluskan ataupun meminda apa-apa juga perundangan. Jadi kalau kita lihat sebab tu, kalau kita lihat di parlimen tu dia macam bertengkar, macam mencadang, ada yang tolak, ada yang tak puas hati dan sebagainya. Itu adalah proses. Demokrasi berparlimen adalah sistem pemerintahan yang memberi peluang kepada rakyat untuk melibatkan diri
dalam proses membuat keputusan. Betul, kita ada kuasa. Kita ada kuasa untuk menentukan jatuh bangun sesebuah negara. Apa kuasa kita? Kuasa kita satu je, satu undi je. Satu undi saja. Jadi walaupun satu undi, janganlah tak mendaftar. Anda dah umur berapa sekarang? 20, 21. Sepatutnya dah boleh mendaftar. Disebabkan oleh sekarang ni dah boleh mengundi umur 18 tahun kan? Silalah mendaftar. Jadi dengan pendaftaran tersebut melayakkan anda untuk menentu masa depan negara, membuat pemilihan. Jadi pilihan raya adalah ciri penting demokrasi. Ini hak kita ni. Hak kita. Jangan hak kita tidak menggunakan hak kita. Jangan kita cakap, tak apalah, aku seorang aja, nanti orang lain akan pilih tu punya, dia akan menang juga. Tapi jangan lupa, satu undi juga boleh menjatuhkan kerajaan. Satu undi juga boleh menaikkan satu parti ataupun satu kerajaan. Jadi sangat penting undi anda. Walaupun satu undi. Jadi hak mesti ditunaikanlah. Rakyat diberi hak memilih perwakilan. Jadi kalau anda duduk katalah di Selayang, ada parlimen Selayang. Pilihlah siapa yang kamu nak pilih. Ada beberapa parti situ, ada 3 parti yang bertanding. Semua parti-parti tersebut semuanya telah diluluskan. Maksudnya dia telah diluluskan oleh badan yang mengiktiraf lah. Maksudnya tak adalah parti kata parti A, parti B, parti C. Parti C tu parti tak guna, parti apa tu. Itu semua propaganda. Sebenarnya semua parti tu layak untuk dipilih oleh rakyat. Jadi agenda-agenda lain yang dibawa untuk memesongkan fikiran kita sebagai pemilih ini, itu cerita lain. Tapi apabila parti itu layak untuk dipilih, sebenarnya mereka itu layak untuk dipilih. Kemudian kita kena lihat manifesto dia. Kita manifestonya, kita kena lihat kewibawaan pemimpinnya, kan? Bukannya kita terpengaruh dengan ciri-ciri lain. Maksudnya mengatakan bahawa yang ini membawa ideologi ini membawa ideologi ini. Sebenarnya semuanya untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat. Kalau kita lihat pada semua manifesto, pastinya akan mendahulukan rakyat. Jadi kita sebagai pemilih, kita sebagai rakyat Malaysia yang yang boleh berfikir, kita pilihlah mana juga parti yang kita rasa dapat membantu kita membangunkan masa depan. Jadi apabila telah berlaku pilihan raya, tak maaf, saya minum air. Pemenang adalah ditentukan oleh majoriti. Siapa yang menang undi paling banyak, dia akan diangkatlah menjadi wakil kepada rakyat di kawasan tersebut. Okey, itu sangat adil lah sepatutnya. Sangat adil. Jadi siapa-siapa juga rakyat pilih, tak kisahlah parti tu dia ada nama ke, dia hanya calon bebas saja ke. It's up to you to pilih. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Propaganda ni biasa. Biasa untuk mengalih perhatian, untuk menyokong sesuatu parti itu perkara biasa. Itu adalah cara masing-masing. Dia panggil buat demonstrasi ke, buat promosi kepada calon masing-masing. Okey. Siapakah yang layak mengundi adalah mereka yang cukup umur lah. Kalau dalam pilihan raya yang ke-14 yang lepas, umur 21 tahun yang boleh mengundi. Tapi untuk yang akan datang ni, rasanya yang 18 tahun sudah diluluskan untuk pengundian, cuma implementasinya sama ada dapat diadakan pada pilihan raya yang akan datang. So kita tengoklah. So anda cuba untuk mendaftar. Saya rasa nanti pada wacana minggu ke
8 itu akan diterangkan oleh pegawai pilihan raya tu bagaimana cara mendaftar. Saya rasa semua wajib mendaftar lah. Semua akan diberi link untuk pendaftaran. Jadi untunglah kamu terus boleh mendaftar, kamu dah layak untuk mengundi. Kemudian setiap warga negara boleh bertanding. Anda pun boleh bertanding, umur 18 ke atas boleh bertanding. Tak kisahlah nak bawa apa manifesto anda, tak ada yang menghalangnya. Ada satu calon bebas di kawasan Parlimen Batu, tak salah saya, muda lagi, dia lawyer, umur dia baru 23. Siapa nama dia? Saya tak ingat. nasib dia baik lah. Tiba-tiba calon yang pada ketika itu calon favourite menarik diri ke ataupun tidak layak untuk dia bertanding, tiba-tiba dia yang calon yang favourite. Umur dia baru 23 tahun terus jadi member parlimen. Contoh lain Syed Saddiq yang muda kan. Ramai lagi yang muda-muda. Kalau UMNO pun ada muda, Amanah pun ada muda. Muda pun muda, pejuang. Jadi anda boleh wadah perjuangan tu tak kisah mana-mana. Bebas pun boleh. Okay. Ada duit lah. Kena ada duit lah. Ada duit untuk apa tu, bayar deposit untuk jadi calon. Pengundian pilihan raya adalah sulit. Maksudnya janganlah terpengaruh dengan apa tu, dakyah-dakyah yang mengatakan bahawa bila kau undi yang lain nanti dia tahu tau kau undi apa. Nanti kau kena buang kerja apa semua. Tak ada. Jangan risau. Undi saja. Pilihan anda. Anda pilih saja mana-mana yang anda rasa boleh membawa masa depan anda ke arah yang lebih baik. Keputusan berdasar majoriti parlimen adalah perwakilan rakyat, mengutarakan hak rakyat. Maksudnya siapa yang anda pilih ni sepatutnya membawa suara kita lah. Kalau kita pilih katalah ahli parlimen Batu Pahat, kita ada jalan berlubang kiri kanan ke, kita boleh menyuarakan pandangan kita. Bukan bila dia dah jadi wakil rakyat je, dia dah jadi orang besar, kita tak boleh jumpa. Sebenarnya bila dia jadi wakil rakyat ni sama macam postman lah, kita tolong hantar surat kita pergi hantar dekat sesuatu tempat. Kalau tak sampai, kita tanya dia, kenapa tak sampai surat saya? Awak dah buang kat mana? Sama juga dengan wakil rakyat. Kalau dia membawa suara rakyat, suara kita tak dibawa, jadi kita ada satu undi kuasa kita. Kita boleh tolak dia. Kita boleh pilih dia. Atau kita boleh kekalkan dia. Okay? Itulah kuasa kita. Kita lihat dalam performance of political parties dalam general election pada yang ke-14. Tahun 2013 menyaksikan pemenang adalah Barisan Nasional lah. 133. Masa ni zaman Datuk Seri Najib Tun Razak. Kemudian Pakatan Rakyat pada ketika itu memenangi sebahagian lah daripadanya. Tapi masih lagi kerajaan masa itu terbentuk di bawah Barisan Nasional. Namun begitu pada tahun 2018 berlaku satu dipanggil swing, political swing. Mana rakyat tak tahu kenapa banyak sebab lah sebenarnya banyak sebab yang menyebabkan rakyat beralih arah. Ini yang dikatakan kuasa rakyat. Kuasa rakyat. Maksudnya rakyat berhak memilih, rakyat boleh membuang. Itu kuasa rakyat. Jadi pada 2018 telah berlaku satu political swing di mana rakyat telah memilih Pakatan Harapan pada ketika itu untuk memerintah negara lah. Majoriti rakyat ada sebahagiannya yang tidak memilih juga. Tetapi siapa yang menang? Yang menang itu orang yang menang lah, yang ada majoriti tadi. Jadi sebut tadi kan, pemenang adalah yang mendapat majoriti paling banyak. Jadi yang mendapat majoriti paling banyak itu yang akan diserahkan amanah pemerintahan negara menjadi sebuah kerajaan untuk membantu rakyat lah. Namun begitu, terdapat satu perkara baru lah dalam
dalam politik Malaysia, di mana apabila kerajaan bertukar tidak melalui pilihan raya. Kerajaan bertukar melalui apa yang disebut sebagai peralihan sokongan. Peralihan sokongan dalam kerajaan itu sendiri. Dia beralih sokongan menyokong satu blok yang lain dan akhirnya menjatuhkan kerajaan yang ada. Telah menjatuhkan kerajaan yang ada lah. Jadi blok ini pula menjadi kerajaan. Jadi ini kalau kita lihat dia adalah sesuatu yang menguji perlembagaan. Menguji kedudukan yang Di-Pertuan Agong. Dan menguji kita lah sebagai rakyat. Menguji kita sebagai rakyat. Di era pandemik juga benda ni berlaku. Di era pandemik ni juga kerajaan bertukar. 2 kali pula tu, bukan sekali 2 kali. Satu kali PN Perikatan Nasional, dan sekarang ni kita lihat dia menjadi macam Barisan Nasional lah, walaupun disebut sebagai Perikatan Nasional, tetapi leader of the country is from UMNO kan now. So UMNO lah yang menjadi tonggaknya sekarang ni pemerintahan. Kalau dulu Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, sekarang ni Datuk Seri Ismail Sabri. Saya tak bercakap pasal politik semasa, saya cuma menceritakan kembali kronologi apa yang berlaku di negara kita. Merupakan satu apa dia panggil sebagai dinamika politik negara. Sangat menarik sebenarnya. Sepatutnya dia menarik, tetapi bagi rakyat terkesan lah. Rakyat terkesan. Okey. Selesai tadi bab demokrasi berparlimen. Jadi hasil daripada demokrasi berparlimen tadi, kita boleh tengok apa yang berlaku. Kemudian satu lagi sistem yang penggabungannya tadi, tradisi dan juga moden. Ini adalah ciri-ciri tradisi. Ciri tradisi dalam pemerintahan negara, iaitu raja, tetapi kali ini raja berperlembagaan. Raja itulah ada daripada sistem tradisi kita, daripada Kesultanan Melayu Melaka, daripada negeri-negeri yang punya sultan. Tapi kali ini selepas daripada menjadi Malaysia, maka raja ini diletakkan di bawah satu perlembagaan, raja berperlembagaan. Maksudnya raja ini juga tertakluk kepada undang-undang. Raja sebagai pemerintah ataupun ketua negara. Yang Di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Perlembagaan adalah merupakan undang-undang tertinggi negara. Undang-undang tertinggi negara yang paling tinggi. Tak ada lagi undang-undang setinggi perlembagaan di negara kita. Ada undang-undang baru yang bertentangan dengan perlembagaan, undang-undang baru ni terbatal. Sebabkan undang-undang perlembagaan tu adalah undang-undang tertinggi negara. Jadi apa dia raja berperlembagaan? Raja berperlembagaan adalah institusi yang Di-Pertuan Agong, raja atau sultan yang diwujudkan, dipertahankan dan didasarkan kepada perlembagaan. Maksudnya semua tindak tanduk yang Di-Pertuan Agong, raja atau sultan ni juga ada dia punya perlembagaannya yang perlu dipatuhi. Maksudnya tak boleh buat sewenang-wenang lah. Sebab tu dalam kuasa melantik Perdana Menteri yang baru-baru ni kan, yang Di-Pertuan Agong menggunakan perlembagaan untuk melantik, menggunakan perlembagaan. Dia ada klausa-klausanya, perkara 43 dalam kurungan C, perkara 43 dalam kurungan B. Apa dia punya terma-terma tu? Itu sebenarnya yang mentafsir undang-undang itu adalah badan kehakiman tu. Okay? Dia yang mentafsir. Dan mentafsir, barulah dia mencadangkan. Okey, kalau kita lihat ketua negara kita sejak daripada awal dulu, sudah ada 16 orang, 16 orang ketua negara, iaitu 16 orang yang Di-Pertuan Agong yang menjadi ketua negara. Gambar-gambar mereka lah. Yang terkini adalah Sultan Al-Sultan Abdullah. Ini kita kembali tadi pada kerajaan tadi, yang Di-Pertuan Agong, kuasa eksekutif, perundangan, kehakiman. Jadi yang Di-Pertuan Agong berada di kemuncak ketiga-tiga bidang kuasa tadi. Namun begitu, raja berperlembagaan.
Apa dia punya tugas dia? Melantik seorang Perdana Menteri. Itu tajuk besar, melantik seorang Perdana Menteri. Tetapi di bawah dia ada lagi klausa pertama, klausa kedua, klausa ketiga. Daripada kalangan ahli-ahli parlimen yang difikirkan layak dan sesuai. Daripada penelitian beliau, baginda yang mengatakan bahawa orang ini layak untuk menjadi. Banyak dia punya kriteria-kriteria. Bukan hanya dia tengok siapa je, okey kau jadi Perdana Menteri. No. Dia punya klausa-klausa dia. Tidak bersetuju permintaan membubarkan parlimen. Contohnya kalau Perdana Menteri menyembah pada Yang Pertuan Agong mengatakan bahawa saya nak bubarkan parlimen, dia kata. Yang Yang Pertuan Agong ada hak untuk tidak bersetuju. Okey? Ada hak untuk tidak bersetuju. Yang ketiga adalah mengadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja berkenaan dengan keistimewaan, kedudukan dan kebesaran Raja-Raja. Yang ini memang mesyuarat Majlis Raja-Raja ni penting untuk menentukan beberapa perkara lah. Beberapa perkara yang dalam perlembagaan. Semuanya dalam perlembagaan. Bukannya beberapa perkara yang menurut firasat baginda sesuai untuk raja-raja dan sebagainya. No. Dia mesti ada garis panduan di dalam perlembagaan. Sebab tu dipanggil raja berperlembagaan. Sebab tu kita cakap, kenapa Agong ni tak fire saja dia ni? Kenapa Agong ni tak ni je? No. Dia tertakluk dengan perlembagaan. Jadi kita kena ingat tu. Bukannya boleh buat sesuka hati. Okey, analisis keperluan bernegara. Apa kita perlu bernegara? Kita perlu negara. Mestilah perlu negara kan? Apa dia? Sebab kita perlu ada kita perlu hidup lah. Survive. Survive. Kita perlu maju. Kita perlu ada sistem yang yang mengawal kita. Kita ada satu sistem yang membantu kita untuk dasar-dasar yang membangunkan kita untuk maju, untuk belajar, untuk dapat pekerjaan, untuk membina kita punya kejayaan, untuk menstabilkan kehidupan, untuk memberi identiti dan imej kita. Perlu negara. Sebab tu dalam apa juga bidang kita membawa nama negara sebenarnya. Janganlah ingat kita ni individu, kita individualistik. Aku berjaya, aku bukan negara aku berjaya. No. Berjaya kamu, negara pun berjaya. Mundur kamu, mundurlah negara. Sebab kamu salah seorang daripada masyarakat tu, ahli masyarakat tu. Kalau kita buat jahat, teruk sangat, kita akan menghancurkan imej negara. Kalau kita bagus, kita berjaya, kejayaan, dia akan memajukan negara. Dia akan menaikkan imej negara. So itu dia kita punya keperluan kita kepada negara. Okay, peranan dan tanggungjawab kerajaan pula. Kita mengharapkanlah sebab kita ni setelah kita pilih kerajaan tadi, kita mengharap kerajaan membantulah. Apakah tanggungjawab kerajaan yang telah kita pilih? Okey. Ini dipanggil teori kontrak sosial. Itu satu perjanjian antara pemerintah dengan yang diperintah dan menyokong mereka selagi kerajaan melayan kepentingan mereka. Mungkin antara kita yang tak berapa pasti sangat. Kita cakap, kerajaan banyak bagi kita. Bagi kita sekolah, bagi kita jalan raya. Apa sumbangan kita kepada kerajaan? Sebenarnya sumbangan kita kepada kerajaan setiap hari sebenarnya. Sumbangan kita berdalam bentuk apa? Dipanggil tenaga kita. Kita bekerja, kita belajar, kita membeli. Kita membeli itu sebenarnya kita membayar cukai. Jangan lupa itu. Kita membeli katalah gula 1 kilo RM2. Okey. Kita dah siap-siap membayar cukai kepada kerajaan. Kita bantu negara mendapat membung hasil. Jadi wang yang dipungut hasil daripada cukai tadi itu dikumpulkan dalam pembendaharaan negara, perbendaharaan negara, yang mana perbendaharaan tersebut akan diamanahkan kepada kerajaan yang dipilih, pemenang daripada pilihan raya tadi. Yang dipilih oleh rakyat
mereka akan diamanahkan. Ini adalah a bunch of money for you to tadbir untuk membantu kembali rakyat. Okey. Jadi dengan ikhlasnya mereka yang menang tadi sepatutnya menggunakan amanah tersebut untuk membantulah. Sebab tu dia tulis sini perjanjian antara pemerintah dengan diperintah dan menyokong mereka selagi kerajaan melayan kepentingan mereka. Maksudnya rakyat boleh melihat, boleh menilai. 5 tahun saya pilih parti ini, adakah dia memberi kemudahan kepada kami menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sempurna, dengan betul. Itu dia. So asas pemerintahan maksudnya kerajaan yang dipilih perlulah melayani rakyat dengan sebaiknya, perlulah memberi kemudahan yang betul, perlulah memberikan apa juga yang sebaiknya untuk rakyat. Peranan dan tanggungjawab kerajaan adalah melaksanakan peraturan dan dasar. Peraturan dan dasar yang membangunkan negara, yang membuatkan negara maju, mereka lah yang berperanan. Menggalakkan pembangunan, menyediakan kemudahan asas, jalan raya, hospital, sekolah, api air, elektrik, apa lagi sekarang ni perlukan capaian internet, perlukan pembangunan pertanian, perikanan. Banyak semuanya adalah tugas dan tanggungjawab kerajaan secara asas, kerana mereka yang diamanahkan untuk memegang tadi tu perbendaraan tadi. Jadi mereka perlu menjalankan tanggungjawab tersebut. Okey. Dia menentukan sistem sosial dan politik berjalan. Sebab tu saya cakap pilihan raya ni adalah semua parti adalah halal lah. Maksudnya semua parti, tak ada parti yang haram. Parti halal yang diluluskan oleh ROS. Mereka boleh dipilih oleh rakyat. Siapa-siapa pun boleh memilih mana-mana parti ataupun mana-mana calon yang mereka rasa boleh membawa masa depan mereka yang dengan baik. So, mentadbir dan menjaga keamanan. Of course lah, kita ada polis, kita ada askar, kita ada tahanan awam, kita ada bomba yang menjaga kebajikan masyarakat. Semuanya dibayar gaji, semuanya bekerja, semuanya kerajaan yang urus. Kerajaan yang urus. Jadi berdasarkan kepada dasar-dasar yang dibangunkan, ini sepatutnya menjadikan negara kita lebih berjaya, lebih maju, lebih kompeten di peringkat antarabangsa lah. Okey, macam dah habis lah sekejap je So far ada apa-apa persoalan tak yang tak faham berkaitan dengan apa yang saya dah bagi lecture tadi? Saya harap yang penting sekali ialah kefahaman bukan nak lulus peksa kefahaman kita terhadap siapa kita sebenarnya di dalam negara ini. Apakah tugas dan tanggungjawab kita? Kita kena faham tentang tugas dan tanggungjawab kerajaan. Kita kena faham tentang hak kita untuk memilih kerajaan. Kita kena faham demokrasi berparlimen. Kita kena faham tentang raja berperlembagaan. Kita kena faham tentang dasar-dasar negara. Supaya kita sebagai warga negara kita dapat kembali kepada yang kita sebut sebagai CLO tadi itulah, memberi respon, memahami elements dan juga menerangkan kembali secara bertanggungjawab dan mendalam. Macam yang saya sebut tadi lah, siapa kita, apakah dia elemen-elemen kerajaan, elemen-elemen negara. Jadi kita kena faham dan juga kita boleh menerangkan.